Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Kuala Kedah bersama Tok Tijah. Hajat di hati, membeli ikan. Jika ingin melabur, tidaklah salah. Tentulah dulu ilmu pelaburan. Okey, hai, nama saya Sanul. Selamat datang ke channel saya. Saya adalah seorang perunding di amanah dan juga seorang pelabur. Okey, di sini hari ini saya ingin berkongsi dengan anda apa itu unit amanah ataupun unit trust yang masyarakat salah faham. Okey, sejak kecimpung dalam bidang pelaburan unit amanah ni, sebenarnya masih ramai orang masyarakat yang di luar sana yang masih tidak faham dan menyalah tentang unit amanah. Walaupun banyak pihak yang telah menjelaskan tentang apa itu unit amanah, pelaburan unit amanah, masih ramai mereka yang kurang yakin dan tidak yakin dengan potensi pelaburan unit amanah itu sendiri. Okey, kerana apa semua ini terjadi? Okey, ini adalah bukan sebab masyarakat ataupun mereka ini tidak mempunyai wang ataupun tapi sebenarnya mereka tidak faham dengan unit amanah itu sendiri, serta ketidakfahaman itu menyebabkan ketidakyakinan terhadap peluang yang ditawarkan kepada para pelabur dengan tentang potensi pulangan unit amanah itu sendiri. Okey, dengan itu mari saya cuba membantu anda untuk beri pandangan tentang apa itu unit amanah ataupun unit trust. Okey, unit amanah ni juga sebenarnya juga dikenali unit trust. Okey, ataupun di setengah negara luar dipanggil mutual fund. Okey, unit amanah yang paling popular di kalangan kita masyarakat adalah ASB, Amanah Saham Bumi Putera. Okey, kalau sebut ASB ni kalau tak tahu tu baliklah kan. Okey, sebenarnya selain daripada ASB, terdapat 36 syarikat yang mendaftar yang memuluskan dana pelaburan unit amanah. Dan syarikat-syarikat ini berdaftar dengan Suruhanjaya Security untuk membolehkan mereka menyediakan perkhidmatan pelaburan unit amanah. Okey, antara pelaburan unit amanah yang ada selain daripada ASB ataupun adalah di bawah kelolaan prinsipal ataupun dahulunya dikenali sebagai CWA. Okey, Public Mutual Berhad. Kita ada MARA, kita ada RHB, kita ada Kenanga dan pelbagai lagi syarikat pengurus pelaburan unit amanah. Yang kata lain, selain ASB, kita masih boleh berlabur dengan syarikat ini selagi mereka berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Okey, duit para pelabur akan diletakkanlah itu dana. Seterusnya akan dilaburkan ke bidang-bidang berpotensi tinggi yang mampu memberikan pulangan yang menarik buat para pelabur. Okey, dana-dana ini akan dilaburkan sama ada dalam bond, dalam stock market, dalam property dan sebagainya. Okey, seperti sebut tadi, dalam skim unit amanah, pelabur-pelabur tidak membeli security ataupun stok secara direct. Sebaliknya, pemilikan dana akan dibahagikan kepada unit dan para pelabur akan dipanggil sebagai pemegang unit. Okey, para pelabur bukannya pemegang saham dan suatu syarikat yang dilaburkan, sebaliknya merupakan beneficiari di bawah amanah yang diberikan oleh unit trust management. Okey, seperti yang sebut tadi, terdapat mereka masyarakat yang menyalah anggap atau menyalah erti tentang apa itu unit amanah. Okey, unit amanah itu adalah insurans. Okey, unit amanah itu bukan insurans sebenarnya. Dia adalah entiti yang berbeza. Unit amanah adalah khusus untuk pelaburan semata-mata sahaja. Manakala insurans adalah insurans untuk insurans nyawa, insurans kereta, insurans rumah, insurans perniagaan dan sebagainya. Ya, dengan kata lain, insurans dan unit amanah adalah entiti yang berbeza. Okey, kenapa ini semua terjadi? First sekali, setengah mereka ni mereka membeli unit amanah yang tidak sesuai dengan diri mereka tu sendiri.
Okey, sebagai contoh, ramai yang asalnya ingin membuat keuntungan besar dengan cepat di pasaran saham tetapi tersalah langkah dan akhirnya menunggu masa yang lama untuk mendapat kembali nilai pelaburan asal. Ini sebabnya mereka tidak faham mereka ni jenis pelabur dia bagaimana. Seterusnya, mereka dapat nasihat yang salah. Okey, dengan kata there is a world of difference between good advice and advice that sound good. Okey, walaupun unit amanah ini merupakan pelaburan yang menguntungkan, tetapi masih ramai pelabur yang alami kerugian akibat tiada pengetahuan dan dapat pula nasihat yang salah merujuk pada orang yang salah. Itu sebabnya benda ni terjadi. Dan seterusnya atas sebab tamak. Okey, tamak ni perlu faham. Ini amanah ni bukan seperti mesin slot. Bukannya invest hari ni nak pulangan berlipat-lipat ganda. Pelaburan, mana pelaburan pun perlukan strategi. Okey, perlukan strategi. Kalau tanpa strategi yang betul, pelaburan tu takkan ke mana. Sebagai contoh, jika kita melabur hartanah sekalipun, jika tak kena pada tempatnya, tak kena pada caranya, situasi pun sekalipun, pelabur hartanah itu pun akan ke laut. Seterusnya in term of kecairan. Masih ramai masyarakat yang tidak faham apa itu kecairan. Menganggap kecairan tu ialah sesuatu yang sangat mudah. Sebenarnya cairan ni mempunyai banyak faktor. Dia merujuk pada banyak perkara, adalah merujukkan apa jenis pelaburan tu sendiri, menentukan bagaimana kecairan tu. Sebagai contoh, hartanah. Hartanah bukanlah kecairan yang tinggi. Sebab untuk mencairkan hartanah bukan yang memerlukan masa beberapa saat, tapi memerlukan masa yang lama. Benda yang sama berbalik kepada pelaburan emas. Pelaburan emas pun bukannya dia boleh menjadi satu kecairan yang tinggi dan juga menjadi kecairan yang rendah. Bergantung kepada bagaimana anda melabur emas itu sendiri. Mengapa perlu melabur dengan unit amanah? First sekali adalah sebab kepelbagaian pelaburan. Dan kata lain, kita dengan unit amanah. Unit amanah menyediakan pelbagai dana pelaburan yang mana daripada patuh syariah kepada konvensional. Sebagai contoh, saya lebih kepada patuh syariah. Jika patuh syariah sekalipun, dana patuh syariah mempunyai berpuluh-puluh dana. Kita boleh pilih saja. Dan kita ni pernah dengar, don't put all your egg in one basket. Yang mana kita perlu diversify pelaburan kita. Jangan letak satu pelaburan kita hanya satu tempat, tapi pelbagaikan. Benda yang sama dalam unit amanah. Anda boleh letakkan duit anda, wang anda dalam pelbagai jenis dana yang mana yang berpotensi tinggi untuk beri pulangan yang tinggi pada anda. Sebagai contoh, anda melaburkan dalam dana A. Dana A boleh beri pulangan 8%. Dana B 10%, dana C 13%. Apa pendapat anda? Seterusnya, modal pelaburan yang rendah. Dengan unit amanah, anda boleh mula melabur dengan hanya sekadar RM1,000 sahaja ke dalam dana-dana lokal maupun antarabangsa. Dan kini ada dana yang anda boleh bermula dengan hanya RM100 sahaja. Seterusnya, fleksibel. Fleksibel ni merujuk kepada mudahnya anda untuk mencairkan, untuk mengeluarkan pelaburan anda untuk kegunaan anda di saat-saat kecemasan, di saat-saat anda terdesak. Dan yang paling saya seronok adalah interok kecairan yang sangat tinggi dengan unit amanah. Contoh, anda nak cairkan hari ini, anda tidak ada masalah untuk cairkan pelaburan anda untuk dapat duit itu segera. Dan unit amanah diuruskan oleh mereka profesional yang berpengalaman tinggi dalam pelaburan dan bukannya diserahkan kepada mereka-mereka yang tidak berkelayakan. Dan faktor-faktor yang anda perlu pertimbangkan sebelum anda melabur. First kali, itu objektif pelaburan anda. First, objektif pelaburan.
Okey, apakah objektif anda untuk anda melabur? Adakah anda hendak melabur untuk short term, medium ataupun long term? Anda perlu kena pasti. Dan seterusnya anda perlu kena pasti in term of strategi pelaburan. Seperti pelaburan ni anda boleh buat bersama dengan penghuni unit amanah, ataupun bagaimana anda hendak strategikan pelaburan anda, ke mana dana anda nak pergi, ke dana jenis apa. Okey. Dan potensi dan juga risiko pelaburan. Kena faham, setiap pelaburan, apa-apa pelaburan ada risiko dia. Okey. Tapi kita boleh kontrol risiko tu dengan dapatkan nasihat dan ilmu yang betul daripada pihak yang betul, daripada orang yang betul. Dan dengan cara itu anda boleh kurangkan risiko dan anda akan tambah potensi keuntungan anda. Dan seterusnya, anda perlu faham portfolio pelaburan yang anda hendak laburkan. Jika anda tidak faham, kurang faham, anda akan meletakkan duit anda ke dalam bahaya. Sebab jika anda hendak melabur tapi anda fikir, ni nampak pelaburan ni bagus, aku letak duit je. Tapi anda kurang faham apakah pelaburan tersebut, itu akan bawa masalah di kemudian hari lah. Dengan sebab itu, terlebih dahulu fahami portfolio pelaburan yang anda ingin laburkan. Perlu ingat, pelaburan unit amanah adalah paling sesuai untuk mereka yang ingin melabur untuk jangka masa sederhana dan juga jangka panjang. Okey. Dan potensi pulangan unit amanah sangat-sangat memberangsangkan dan sangat-sangat bagus. Dan terutama sekali masih ramai masyarakat orang terutama sekali orang Melayu yang tidak sedar, tidak nampak potensi ni, yang tidak grab apa bagusnya pulangan unit amanah tu. Dan di sinilah dengan unit amanah lah anda boleh membina kewangan untuk masa depan anda. Okey, setakat ini dulu perkongsian daripada saya. InsyaAllah saya akan mengupas lebih lagi tentang pelaburan di video yang akan datang. Jika anda ada sebarang cadangan tentang kupasan topik-topik pelaburan, boleh anda isi komen di bawah. Semoga perkongsian ini bermanfaat buat anda semua. Jangan lupa panjatkan kepada rakan-rakan, sahabat anda, ahli keluarga. Moga ini akan juga memberi manfaat kepada mereka. Jumpa lagi di perkongsian akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.